Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita berkesempatan untuk mendengar sedikit ilmu yang saya nak sampaikan kepada anda semua berkenaan dengan wasiat. Jadi ramai sebenarnya yang nak tahu juga berkenaan dengan wasiat ini, dan insya-Allah saya akan bagi sedikit tip berkenaan dengan macam mana kita nak mulakan berkenaan dengan kita nak buat satu wasiat. Apa yang perlu kita tahu berkenaan dengan wasiat ini. Baik, kita duduk sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan wasiat. Sebelum tu kita nak tahu juga apa maksud wasiat tu sendiri. Dari segi undang-undang. Jadi wasiat selalunya ikrar ataupun orang kata pengakuan seorang yang dibuat semasa hidupnya ke atas hartanya. Pengakuan ataupun orang kata ikrar seseorang semasa hidupnya ke atas hartanya demi untuk kebajikan selepas dia meninggal dunia. Apa-apa maksud yang orang katakan, apa-apa maksud yang boleh atau diterima oleh hukum syarak. Wasiat. Jadi masih ingat wasiat ni dibuat semasa hidup seseorang. Kalau dah meninggal dia bukan namanya wasiat. Jadi sekarang ni kan ramai kan dan TV ataupun di media sosial, hendaklah buat wasiat. Nanti katanya bergaduh ahli waris lain berkenaan dengan harta-harta kita nanti bila meninggal dunia. Jadi betul ada manfaatnya, betul. Memang betul. Belum tanam je pagi tadi, malam dah kacau bilau. Aku nak tanah ni, aku nak kereta ni, aku nak emas ni dan sebagainya kan. Dah berebut adik-beradik. Ini adalah realiti, bukan orang kata lakonan semata-mata kan. Jadi isunya sekarang wasiat. Itu ikrar atau pengakuan seorang yang dibuat semasa hidupnya ke atas hartanya untuk dibahagikan kepada orang yang dia nak nyatakan dalam dokumen tersebut. Okey. Baik, sebelum itu kita kena tahu juga kan siapa yang sebenarnya yang boleh buat wasiat ni. Kalau ikutkan daripada syarat-syarat pewasiat, mestilah berumur 18 tahun ke atas. Jadi dah cukup umur, dah mungkin dah waras, dah tahu tentang kehidupan. Jadi mestilah berumur 18 tahun. Walau bagaimanapun, kalau sekiranya umurnya tidak sampai 18 tahun, ini menurut seksyen 3 katanya perlu mendapat kebenaran daripada mahkamah kalau nak buat wasiat bawah umur 18 tahun. Kemudian yang kedua, mestilah sempurna akal. Jadi pewasiat ni mestilah sempurna akal dia. Kalau gila ataupun ada masalah kesihatan, tidak memenuhi syarat pewasiat. Kemudian mesti dibuat secara sukarela. Pewasiat ni mestilah dia buat atas keadaan diri dia, bukan ada orang belakang. Ada orang ugut buat wasiat ni. Kalau tidak aku takkan jaga kau. Aku takkan bagi duit pada kau. Jadi ada perasaan ugutan di luar, tak boleh. Kemudian tidak dihalang daripada menguruskan hartanya. Jadi mungkin hartanya tapi mungkin ada hutang. Ada orang lain sebenarnya punya hak atas tanah tu ataupun atas kenderaan tu, jadi dia tak bolehlah wasiat sebab harta tu tidak boleh diuruskan ataupun ada orang kata apa, dicagar atau dan sebagainya kan. Jadi ada penuntut yang lain, perlu dibayar dahulu. Ini sempurna dari segi harta miliknya kan. Baik. Kemudian wasiat ni kita boleh buat cara macam mana nak buat wasiat. Kan kita sebagai peguam atau peguam syar'i kan, mana orang sekarang ni kata saya boleh buat wasiat. Tapi kita nak tahu juga kan wasiat ni kita boleh buat cara macam mana. Wasiat boleh buat secara lisan pun boleh, secara dokumen pun boleh. Jadi macam mana bagi orang yang bisu,
Orang yang tak boleh bercakap. Lagi boleh juga melalui isyarat. Isyarat. Saya pun tak pandai juga. Tapi melalui isyarat pun boleh. Tapi sebaik-baiknya lah. Kita buat wasiat secara dokumen. Secara bertulis. Kita buat secara bertulis. Tujuannya supaya senang satu hari nanti dah ada bukti. Bertulis. Telah bersiapkan tarikh bila. Tulislah masa bila. Kemudian dibuat di mana, pihak-pihak yang buat siapa, semua dah ada saksi semua. Jadi bila bertulis kan tak adalah orang mencabar wasiat kita kan. Jadi dah dibandalkan atau telah dibuat satu buku. Maknanya inilah wasiat saya. Sekiranya dah meninggal nanti, inilah wasiat saya pada mereka yang berhak. Jadi saya syorkan buatlah secara bertulis. Memang sangat-sangat, orang kata itu yang terbaik. Wasiat kena bertulis. Lisan ni wasiat macam orang dulu-dulu kan. Tadi wasiat, kau ambil lah tanah ni kan, nanti aku dah mati kan. Kau ambil lah hasil daripada ASB ni. Ambil lah daripada hasil sewaan. Bercakap kan. Bercakap. Wasiat cara lisan tu bercakap. Jadi ada juga tadi kata isyarat. Jadi bagi orang yang bisu dan sebagainya, kita boleh faham. Oh, maksudnya begitu. Kita kan kalau biasa kita tahu kan, orang yang kalau bisu atau pekak bahasa isyarat je kan. Maknanya dia bagi ke kita lah. Dia nak bagi pasal orang lah. Macam tu. Tapi bila tak ada bertulis, lisan mestilah ada saksi. Saksi yang boleh diiktiraf oleh hukum syarak. Satunya dua orang lelaki. Ataupun siapa-siapa yang boleh, tak kisah siapa pun, tapi mestilah ada saksi yang menyaksikan. Dan boleh memberi keterangan di mahkamah sekiranya ada pihak-pihak yang tidak bersetuju tentang wasiat tersebut. Saksi-saksi. Jangan lupa saksi itu sangat penting. Apa-apa pengakuan kita, wasiat kita perlu ada saksi. Sebab kita dah bila meninggal dia masalah ni. Kalau hidup tak ada masalah pun kan. Bila meninggal macam-macam lah. Kau lah sebenarnya akan kebanyakan lah saya lihat akan dituduh kita lah. Orang yang menerima wasiat tu awak yang buat sendiri. Awak yang paksa. Macam-macam lah keraguan yang timbul sebab tak dapat. Orang lain yang dapat. Jadi dia kata, kenapa saya tak dapat? Sebab itulah adanya bantahan. Jadi bila ada bantahan, kita perlulah ada saksi untuk memberi keterangan di mahkamah. Okey. Kemudian sikit lagi, dalam 2 minit 3 minit lagi Okey, berkenaan wasiat ini. Jadi selalunya saya nak bagi tahu wasiat 1/3 harta sahaja. Wasiat hanya boleh dibuat harta tidak melebihi 1/3 harta anda atau si mati, tak boleh lebih 1/3. Mesti ingat, bukan ke semua. Kalau anda buat wasiat ke semua harta anda yang melebihi 1/3, perlu mendapat keizinan, persetujuan ke semua ahli waris. Itu confirm. Jika semua setuju, tak ada masalah tentang wasiat tu, nak bagi siapa-siapa 1/3 lebih pun tak ada masalah. Tapi perlu mendapat persetujuan daripada semua ahli waris. Jangan lebih 1/3. Lebih 1/3 perlu mendapat persetujuan daripada ahli waris. Okay. Semoga ada manfaat. Dan sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh hubungi saya di talian telefon saya dan saya akan jawab, insya-Allah. Dan sekiranya anda rasa ragu-ragu tentang nak buat wasiat, so anda boleh menghubungi pihak kami dan sebagainya untuk membuat apa-apa ikrar atau pengakuan wasiat untuk diri anda. Semoga jumpa lagi, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.